Masih lagi dalam bab sudut dan tangen bagi bulatan. Dalam bahagian ini kita akan menjawab dua persoalan. Adakah sudut-sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkuk yang sama panjang adalah sama besar? Dan soalan yang kedua, adakah sudut-sudut pada lilitan bulatan berkadaran dengan panjang lengkuk yang dicangkum? Untuk itu, cikgu akan tunjukkan cetusan minda 3. Okey. Mari kita lihat langkah demi langkah. Kita perlukan jangka lukis, kita perlukan protektor, kita perlukan pensel dan kita perlukan pembaris. Dan yang bawah sekali adalah kertas A4. Okey. Kita ketepikan yang lain dulu. Dengan jangka lukis kita nak lukis satu bulatan dengan jejari 5 cm. Jadi kita perlu ukur, dapatkan ukuran 5 cm. Kita cucuk dekat kosong, kita laraskan. Nampak dah dapat 5 cm. Okey. Jadi sekarang kita boleh lukis satu bulatan dengan ukuran 5 cm. Seterusnya, dia kata tanpa mengubah bukaan. Maksudnya bukaan jangka lukis kita masih lagi 5 cm. Okey. Jadi kita akan bahagikan bulatan kepada 6 bahagian. Bahagian yang pertama, bahagian yang kedua, 3, 4, 5 dan 6 bahagian. Kita tahu bahawa setiap bahagian ini adalah sama panjang sebab kita tahu kita gunakan bukaan yang sama tadi. Okey. Jadi, kita tahu semua ni sama panjang. Okey, seterusnya dia kata lukis dua sudut pada lilitan yang dicangkum oleh dua bahagian yang berlainan yang sama panjang dan labelkan. Okey, maksudnya kita ada dua lengkuk yang berlainan. Okey, katakan ini lengkuk AB dan yang ini lengkuk PQ. Okey, cikgu akan gunakan lengkuk ini untuk melukis dua sudut. Okey. Kita gunakan lengkuk AB akan mencangkum sudut yang pertama, cikgu. Seterusnya, lukis sudut yang kedua yang dicangkum oleh lengkuk PQ. Dia minta kita labelkan. Jadi dekat sini cikgu tulis huruf C, maka cikgu ada sudut ACB. Okay. Dan kat sini cikgu labelkan dengan huruf R, maka cikgu ada sudut PRQ. Okey. Sekarang apa yang kita buat adalah kita ambil protractor kita. Kita akan ukur dua sudut ini. Sudut yang pertama dulu. Kita akan ukur. Okey, laraskan lengannya. Pusat mesti berada di bucu. Pusat berada di bucu. Laraskan lengan dan baca dari kosong. Sini. Sudut ini maka sampai sini sahaja. Tengok 30 darjah. Okay, jadi kita dapati sudut ini adalah 30 darjah. Jadi sudut ACB kita 30 darjah. Okay, kita ukur pula sudut yang kedua, sudut PRQ. Pusat. Tak pusat dia, laraskan lengannya. Okey, jadi pusat dia, kita dah laraskan lengannya. Sudut ini, jadi kita baca dari kosong sampai sini adalah 30 darjah juga. 30 darjah. Jadi,
Bolehlah kita menjawab soalan, adakah sudut-sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkuk yang sama panjang, lengkuk ini dan lengkuk ini sama panjang, adalah sama besar? Jadi adakah sudutnya sama besar? 30 darjah, 30 darjah. Jadi sama besar. Jadi iyalah tu. Okey. Seterusnya kita akan jawab soalan yang kedua. Adakah sudut-sudut pada lilitan bulatan berkadaran dengan panjang lengkuk yang dicangkum? Okey. Kalau tadi kita gunakan satu je, A, B, Q, P atau PQ. Okey. Sekarang cikgu akan selang dua. Cikgu akan gunakan PB. PB sebagai lengkuknya. Okey. Maksudnya ada dua kali lah. Cikgu akan lukis dekat sini. Okey. PB. Okay. Lengan yang pertama. Dan lengan yang kedua. Jadi, kita ada sudut. Kita tak bagi nama lagi. Kita bagi nama sekarang PQR. Kita bagi kat sini S. Jadi kita ada sudut ini dinamakan sudut PSB. Okey. Okay, mari kita ukur sudut PSB. Kita ukur. Pusat dia letak dekat bucu. Laraskan lengan. Okey. Dan penting pula. Tengok sudutnya, sudut ni. Jadi sampai sini nah. Kosong, mula baca dengan kosong. 60 darjah. Okey. Kita ada 60 darjah. Okey, jadi kalau lengkuknya dua kali lengkuk yang asal tadi, warna merah ni. Dua kali kan. Satu, dua. Maka sudutnya pun 2 kali 30 darjah, iaitu 60 darjah. Jadi kita bolehlah menjawab soalan. Adakah sudut-sudut pada lilitan bulatan berkadaran dengan panjang lengkuk yang dicangkum? Okey. Kalau panjang lengkuk 2 kali, sudut pun 2 kali. Okey, ini adalah 2 kali 30 darjah. Okey. Jadi ianya adalah berkadaran. Dari aktiviti cetusan minda 3 tadi, kita boleh buat generalisasi. Okay, yang pertama, okay, lihat ni. Sudut-sudut pada lilitan bulatan, ni sudut R, ni sudut PRQ dengan sudut STU, okay, dicangkum oleh lengkuk yang sama panjang. Lengkuk PQ dengan lengkuk SU adalah lengkuk yang sama panjang. Jadi dicangkum oleh lengkuk yang sama panjang. Okay. Jika panjang lengkuk PQ sama dengan panjang lengkuk SU, maka sudut PRQ dan sudut STU pun sama. Okay. Lengkuk PQ sama dengan lengkuk SU. Dan sudutnya pun sama. Sudut PRQ dan sudut STU pun sama panjang. Itu yang kita dapat dari aktiviti tadi. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Saiz sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkuk adalah berkadaran dengan panjang lengkuk tersebut. Contoh yang ini. Okey. Panjang lengkuk SU adalah Y. Panjang lengkuk PR adalah 3Y. Jadi kalau sudut yang dicangkum oleh SU adalah X, maka sudut yang dicangkum oleh PR adalah 3X. Okey. Jadi ianya adalah berkadaran. Sini ada contoh 2, contoh 3, contoh 4. Kamu boleh rujuk contoh 2, 3, 4. Okey. Dan cikgu juga akan tunjukkan langkah-langkah penyelesaian untuk uji minda 6.1B. Dan kamu boleh buat latihan yang sepadan dengannya, praktiskan diri 6.1B dalam buku kerja kamu. Okey, kita cuba soalan 1A. Okey, berdasarkan rajah-rajah di bawah, hitungkan nilai X.
Lihat 1A. Okay. Kita ada X. Lihat X dekat sini. Lihat lengkuk yang dicangkum oleh X. Okay. 4 cm panjangnya. Dan kita ada satu lagi sudut yang dicangkum oleh lengkuk yang sama panjang dengan lengkuk yang mencangkum X, iaitu 4 cm. Dan sudutnya adalah 40 darjah. Jadi kita tahu bahawa X sama dengan 40 darjah. Kita lihat soalan B. Okay, soalan B, kita lihat sudut X. Ini sudut X. Okay, yang kita nak cari. Kita lihat panjang lengkuknya 4 cm. Dan kita lihat lengkuk ini. Satu lagi lengkuk diberi 8 cm. Okay, apa yang kita tahu? 8 cm ini okay, sama dengan 60 darjah. Okay, dan untuk 4 cm berapa darjah? Jadi kita bina kadaran. Okay, sebab kita tahu ianya berkadaran tadi. Jadi 1B. Kita bina kadaran. Okay, X bahagi dengan 4 sama dengan okay, sudut 60 bahagi dengan 8. Jadi kita dapat berapa? Selesaikan persamaan yang dah terbentuk ini. Kita akan dapat 60 bahagi 8. 4 ni kita bawa ke sebelah kanan, dia jadi darab 4. Okey, dan kita tekan kalkulator. Kita akan dapat 30 darjah. Okay, selesai soalan B. Soalan C. Kita lihat ni apakah nilai X. Okay, di sini X adalah lengkuk. Ini lengkuk X. Sudutnya 25 darjah. Okay. Dan kita jumpa lagi satu pasangan sudut 25 darjah. Okay. Dan panjang lengkuknya 3.6. Okay. Dengan sudut yang sama, 25 darjah, 25 darjah. Okay. Untuk sudut yang pertama, panjang lengkuk yang mencangkumnya 3.6 darjah. Jadi dah tentulah X ini pun mestilah sama dengan 3.6 darjah. Jadi kita dapat X sama dengan 3.6 darjah sentimeter. Okay, sebab sudutnya sama, 25 darjah, 25 darjah. Jadi panjang lengkuknya 3.6 cm. Dah tentulah sudut yang sama mempunyai panjang lengkuk yang mencangkumnya sama. Jadi X sama dengan 3.6 cm. Okay, kita pergi ke soalan D. Kita lihat X. X adalah panjang lengkuk yang mencangkum sudut 56 darjah. Dan kita nampak dekat sini ada satu panjang lengkuk 5.2 cm yang mencangkum sudut 28 darjah. Okay, dari maklumat ini, kita akan binakan satu kadaran. Subjek, tajuk kadaran tingkatan 1. Kita tahu X pasangannya adalah 56 darjah. Jadi X adalah panjang lengkuk. Jadi di atas mesti panjang lengkuk. Penyebutnya, pengangkanya 5.2 dan penyebutnya adalah sudut 28 darjah. Jadi kita dah bina satu persamaan, maka kita bolehlah kira jadi kita akan dapat X sama dengan 10.4 cm.
Kita terus ke soalan 2. Rajah di sebelah menunjukkan suatu bulatan. Bulatannya diberi bahawa panjang lengkuk panjang lengkuk RS sama dengan 2QR. 2QR. Okey. Sudut PQR sama dengan 35 darjah. Sudut QPR 35 darjah dah ditulis, dan sudut PSQ sama dengan 45 darjah. PSQ 45 darjah. Tentukan nilai sudut SPR. Okey. Kita lihat dulu di manakah sudut SPR yang diminta. Bahagian A, SPR. Jadi sudutnya adalah sudut ini. Lengkuk yang mencangkum sudut SPR adalah lengkuk SR. Ataupun kita boleh sebut juga lengkuk RS. Ini. Okay. RS sama dengan 2QR. Jadi ini QR, 2QR. Okay. Sudut yang dicangkum oleh lengkuk QR adalah 35 darjah. Jadi mari kita catatkan maklumat yang diberi. Dia kata RS sama dengan 2QR. Okay. Soalan minta cari sudut SPR. Kita bina kadarannya. Sudut SPR, okay, sudut SPR, lengkuknya adalah lengkuk RS. Sama dengan, okay, kita lihat sudut 35 darjah, pasangannya lengkuk QR. Kita tahu tadi kita ada maklumat RS sama dengan 2QR. Jadi, RS ini kita boleh gantikan dengan 2QR. Jadi kita boleh dah dapatkan sudut SPR sama dengan 35 darjah bahagi dengan QR darab dengan 2QR. Jadi QR dengan QR kita boleh potong. Jadi 35 darab dengan 2, kita akan dapat 70 darjah. Okey, seterusnya tepi ke soalan B. Sudut SRP. Di manakah sudut SRP? Okay, seterusnya kita pergi ke soalan 2B. Dia minta sudut SRP. Di manakah sudut SRP? Kita baca SRP. Sudutnya dekat sini. Okay. Dia dicangkum oleh lengkuk PS. Okay. Dan kita nampak lengkuk PS juga mencangkum sudut PQS. Jadi nilainya dah tentulah sama panjang. Sama saiz.
Tadi kita dah dapat sudut SPR adalah 70 darjah. Jadi, kita gunakan sifat sebuah segitiga, sudut pedalamannya adalah 180 darjah. Maka kita boleh dapatkan sudut PQS. Dan kita tahu sudut PQS samalah dengan sudut SRP. Jadi, kita hanya boleh tulis sudut SRP sama dengan 180 darjah tolak 45 darjah tolak 70 tambah 35 darjah. Ini kita kena kurungkan sebab dia sekali nah. Okey, sudut ni. Okey. Kita gunakan sifat sebuah segitiga 180 darjah, dua sudut yang telah diketahui 45 dengan 70 tambah 35. Jadi kita dapatlah nilai sudut SRP. Kita dapat 30 darjah. Kita pergi ke soalan 3. Dalam rajah sebelah, lengkuk QPT sama dengan 3RS. Lengkuk QPT. Lengkuk QPT. Cikgu akan highlight kan. Lengkuk QPT. Ni lengkuknya. Okey. Ada kuning ni, panjang. Okey. Sama dengan 3RS. RS ini. 3 kali. Okey. Diberi bahawa QRT adalah 66 darjah. QRT 66 darjah. Dia dah tulis. QST 26 darjah. QST 26 darjah pun dah tulis. PTS. PTS 100 darjah. Dia pun dah tulis kat situ. Okey, lihat soalan A. Soalan A, dia minta kita cari sudut RQS. Okey, ini sudut RQS. Okay, RQS. Sudut ini dicangkum oleh lengkuk RS. Jadi, kita nak bina kadaran lengkuk RS sama dengan kita akan pasangkan dia dengan sudut 66 darjah dan lengkuk QT. Okay. Jadi sudut 66 darjah. Lengkuknya adalah lengkuk QT. Okay. Kita ada lengkuk QPT sama dengan 3RS. Dari sini kita nampak kita boleh guna huruf QT sahaja. Lengkuk QT sama dengan 3RS. Kita boleh tulis macam tu. Jadi, QT kita boleh tukar dengan 3RS dalam persamaan, dalam kadaran yang kita ada. Jadi, kita teruskan. Sudut RQS bahagi dengan RS sama dengan 66 darjah bahagi QT, kita tukar jadi 3RS. Jadi sekarang kita boleh teruskan pengiraan. RQS sama dengan 66 darjah bahagi 3RS darab dengan RS. Kita bawa RS ini ke sebelah kanan. Jadi RS dengan RS boleh potong. Jadi kita dapat sudut RQS sama dengan 66 bahagi 3. Tekan kalkulator dapat 22 darjah. Itu soalan
Seterusnya kita akan menjawab soalan 3B. Dia minta sudut TUS. Jadi kita lihat sudut TUS melibatkan segitiga TUS. Jadi kita akan catatkan apa maklumat yang telah pun kita ada. Okey. Dia suruh cari sudut ni TUS. Okey. Jadi kita telah pun ada RQS. Sudut ni kita dah ada. Sudut ini 22 darjah. Jadi kalau itu sudut 22 darjah, maka lengkuk RS ini juga mencangkum sudut RTS, sudut ni. Jadi sudut ni pun mestilah 22 darjah. Okey, nampaknya sempit kat situ kalau kita nak buat. Cikgu akan lukiskan semula segitiga TUS dekat bawah ni supaya kita boleh nampak dengan jelas. Cuba besarkan sikit. Okey, ni TUS. Okey, sudut ni kita dah ada 22 darjah. Kita nak cari sudut ni berapa. Jadi kita perlu sudut ni. TSU. Jadi sekarang kita tengok apakah nilai sudut TSU. Sudut ni. Okey, kita tahu sudut ini 66 darjah dan sudut ini sama dengan sudut TSQ. TRQ sama dengan TSQ sebab dia menggunakan lengkuk yang sama. Okey. Jadi kita tahu sudutnya ini sama dengan 66 darjah. Yang kita nak adalah yang kecil ni je. Jadi dekat sini dah ada 26. Jadi kita tahu sudut ini sama dengan 66 tolak 26. Jadi kita akan dapat sudut ini 40 darjah. Okey, sebuah segitiga kita ada dua sudut. Kita perlu dapatkan satu lagi sudut. Maka kita boleh gunakan sifat segitiga. Okey, sudut TUS sama dengan sudut berdalaman sebuah segitiga 180 darjah tolak dengan 22 darjah dan tolak dengan 40 darjah. Kita dapat 118 darjah. Ini soalan B. Seterusnya, bahagian terakhir, soalan 3C. Dia minta sudut TPS. Manakah sudut TPS? TPS, sudut ni. Okey. Jadi, untuk bagi jelas, cikgu akan lakarkan di luar. TPS. Okey. Tadi TPS. Okey. TPQ. Dia suruh cari sudut ni lah. Okey. Kita tahu sudut ni 100. Dan kita tahu sudut ni 40 darjah. Jadi gunakan sifat segitiga, maka
Sudut TPS sama dengan 180 darjah untuk sudut pedalaman sebuah segitiga, tolak 100, tolak 40. Jadi kita akan dapat 40 darjah. Kita dah berjaya selesaikan soalan 1, 2 dan 3. 1, 2 dan 3. Uji minda 6.1b dalam buku teks. Jadi murid-murid boleh selesaikan latihannya sepadan dalam buku kerja 6.1b.